Now, persoalan kepada kes dan sebagainya, itu persoalan picisan bagi saya. Itu persoalan picisan. Bagi saya, pimpinan UMNO kena mula melihat bahawa ugutan tu bukan... Saya ambil contoh, apa yang disebut oleh Ashraf Wajdi. UMNO ingatkan ahli parti jangan langgar disiplin perlembagaan parti. UMNO memberi peringatan kepada anggotanya berhubung sebarang pelanggaran disiplin dan tindakan yang menyalahi perlembagaan parti. Di UMNO tak boleh lagi melihat dengan cara ugutan sebegini. Kan? Pengikut UMNO akan muak dan jelak. Dia akan melihat parti itu sebagai dah lah tak mampu berkembang. Tapi akhirnya parti itu sendiri menggunakan kekerasan dan juga ugutan untuk nak taat kepada pemimpin dia. So benda ni sebenarnya UMNO kena mula lihat, dan saya percaya UMNO boleh kalau sekiranya dia berjaya mencari formula itu. Saya ada formulanya tuan-tuan, tapi saya sebab bukan orang UMNO tak cerita lah. Yo je lah kau is. Yalah. Nak percaya, tak nak percaya sudah. Baik. Menarik tuan-tuan. Yang tak akhir kita cerita malam ini. Sebelum cerita tak akhir, saya dah bawa minda. Tapi tak apalah, pasal minda presiden ni. Sekejap, saya nak ulas tentang minda presiden. Okay, boleh lah. Now, sebelum kita bercerita tentang minda presiden ni, Muhyiddin Yassin, peguam, dikenakan notis merah Interpol. Menantu Muhyiddin Yassin dan seorang peguam telah diletakkan dalam senarai notis merah Interpol kerana dikendaki Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Menurut utusan Malaysia, perkara ini disahkan oleh Ketua Polis Negara Razadin Hussein. Ia sudah tindakan polis notis merah dikenakan terhadap mereka, katanya. Dua individu itu adalah Muhammad Adlan Barhan yang berkahwin dengan anak Muhyiddin Yassin Nabilah dan Mansur Saad, seorang peguam dan tokoh penting dalam NERS Seniam Berhad. SPM mendakwa mereka dikendaki berhubung projek yang melibatkan pendaftaran dan penyimpanan maklumat biometrik untuk pekerja asing. Kedua-duanya melarikan diri dari negara pada bulan Mei. Utusan Malaysia memetik sumber tanpa nama yang mendakwa Muhammad Adlan meninggalkan negara ini melalui sempadan Johor Bahru. Dia dipercayai berlepas ke negara ketiga, katanya. Muhammad Adlan melalui peguamnya mengeluarkan kenyataan mendakwa dia menjadi sasaran secara tidak sah dan menyebabkannya menderita dan berada di ambang kehancuran dari segi keuangan. Dia juga mendakwa bahawa akaun bank, baik peribadi maupun dikaitkan syarikat telah dibeku tanpa notis. Bagi Mansur, dia mendakwa bahawa dia menjadi mangsa penganiayaan politik. Pada 2011, NERS Sdn Bhd dianugerahkan kontrak 12 tahun untuk memantau kemasukan warga asing ke Malaysia serta mengeluarkan pas lawatan pekerja sementara pada PLKS. Tuan-tuan, ini 2020, ini cerita pada tahun 2011 di mana Muhyiddin Yassin pada waktu itu adalah Menteri Pendidikan merangkap timbalan Perdana Menteri. Menteri Pendidikan ke Menteri KDN? Tengoklah. Tetapi apa yang berlaku, tuan-tuan? Kenapa perkara ini sekarang ini dibangkitkan? Isunya berkenaan dengan integriti sekali lagi lah. Bila Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengatakan ada kes, ada cerita, ada pihak yang bakal didakwa, maka tuan-tuan lihat sendiri siapa yang bakal didakwa tersebut. Tuan-tuan lihat sendiri kes yang mereka bawa. Dan ini bukan cerita yang minyak masak tu. Itu cerita minyak masak Hamzah, anak Hamzah Zainuddin tu cerita lain. Yang ini NERS ni melibatkan, kalau tak silap saya, biometrik bilion ringgit. Jumlah bilion, tuan-tuan. Timbul satu persoalan, kenapa agaknya, ialah pertama perkaitan dia, dan kedua bagaimana bagaimana dia terlepas tu, bagi saya itu satu hal lah. Sedangkan Sajat boleh terlepas kan. Tapi bagaimana dia, kenapa dia, now saya dapat, saya terfikir tadi, kenapa cerita dia sama macam Jolo. Jangan tuan-tuan terkejut bahawa kisah ini tidak jauh daripada kisah apa yang berlaku kepada Najib Tun Razak, Muhyiddin Yassin ni. Cerita Jolo ini, Jolo keluar negara, akhirnya tidak dijumpai. Menantu Muhyiddin Yassin keluar negara untuk tujuan apa? Kalau sekiranya tertangkap menantu Muhyiddin Yassin ini, ada kemungkinan besar Muhyiddin Yassin sendiri akan terpalit dan tertarik sekali dengan kes ini. Menarik, tuan-tuan. Kenapa berlaku demikian? Kita kena ingat watak kepada kisah ini dan juga projek-projek yang lain, dia center kepada beberapa orang selain pada Muhyiddin Yassin. Yang pertama adalah menantunya. Yang kedua adalah anaknya. Anak Muhyiddin Yassin sendiri. Cuma yang menariknya, anak Muhyiddin Yassin masih belum terpalit dalam kisah ini.
Sedangkan kalau kita scrut, ada satu scrut, perkaitan kepada anak Muhyiddin Yassin itu datang daripada pelbagai arah. Interestingly, tak ada lagi tanggapan dibuat kepada anak Muhyiddin Yassin. Saya tak faham kenapa dan saya tak tahu kenapa. Mungkin dalam siasatan, kita tak tahu. Tetapi perkara ini kalau dilihat dengan teliti dan terperinci, dia ada kaitan dan perkaitan itu amat jelas berkaitan dengan juga anak Muhyiddin Yassin. Yang mana satu? Saya tak nak cerita anak yang mana satu lah. Nanti pihak berkuasa sendiri akan mengambil tindakan. Jadi dengan keluarnya menantu dia ini dan diharapkan tidak akan dapat dijumpai, benda ini terpaksa taklah disweep under the carpet, tetapi menjadi sukar untuk pihak berkuasa nak menentukan the culprit. Siapakah sebenarnya orang yang bertanggungjawab dengan perkara ini? Kan? Ini yalah, saya nak elaborate further, saya dah tak berani lebih-lebih daripada apa. Data itu ada, tuan-tuan. Maklumat itu ada. Kan? Keadaan itu ada. Tapi saya tak boleh nak apa orang kata, pergi further dalam perkara ini. Dan saya bawa, tuan-tuan, sedikit cerita berkenaan dengan Azmin Ali. Tapi saya tak kumpas malam ni cerita ini. Didedahkan oleh Sarawak Report. Okay. Ini adalah pendedahan oleh Sarawak Report berkenaan dengan kes Azmin Ali. Kejap. Okay. Tuan-tuan boleh baca sendiri nanti dalam Sarawak Report. Selangor fake joint venture raises question for Azmin Ali. Azmin plans to return SMB. Kalau kita baca ni, tuan-tuan boleh bawa dan baca ini dan translate dalam bahasa Malaysia. Selangor fake joint venture raises question for Azmin Ali. Following okay, kalau kita klik BM di sini, tuan-tuan boleh baca dalam bahasa Malaysia. Susulan laporan polis yang dikeluarkan oleh kontraktor berpangkalan di Selangor bernama Haizal bin Hanif minggu lepas, Sarawak Report telah diluluskan dokumen, sebab dia ni kan, yang banyak mengandungi bukti baru yang ketara berkaitan skandal yang berlaku pada Julai 2019 berhubung dakwaan sorokan berjuta wang ringgit yang dibayar sebagai balasan kepada projek pembangunan direct nego yang besar, kononnya dalam usaha sama dengan kerajaan negeri. Mahkamah telah membuat kesimpulan projek perumahan Salak Tinggi melibatkan 100 ekar dan diunjurkan bernilai 600 juta ringgit adalah skim penipuan yang sebenarnya tidak dibenarkan oleh kerajaan negeri seperti yang dipercayai oleh pemaju. Malam ni saya tak intend nak pergi dalam kes ini. Tuan-tuan boleh baca dalam Sarawak Report. InsyaAllah malam esok saya akan pergi detail dalam perkara ini, tuan-tuan. Okay. Nampak Saya tak pergi yang kenyataan apa orang kata PAS tu lah, pimpinan PAS. Tapi itu Muhyiddin Yassin, itu Azmin Ali. Sekarang ini terdedah Azmin Ali yang dinamakan bukan saya nak tuduh, Azmin Ali nama dalam Sarawak Report tadi tu Hilman, Razlan, Afif tak ada lah, tapi dalam gambar tu ada Afif. Hilman bertanding di Gombak Setia menang, Razlan bertanding Kota Damansara kalah, Azmin bertanding di Hulu Kelang menang. Sekarang ini pendedahan ini berlaku, ni baru keluar semalam, tuan-tuan boleh tengok sendiri dan tuan-tuan boleh nilai apa yang berlaku dalam kes tersebut. Sebenarnya menarik kalau kita baca panjang, termasuk conversation, termasuk detail dan sebagainya. Saya tak nak cerita panjang-panjang lah, tuan-tuan. Tuan-tuan baca sendiri. Dan lepas ini, malam esok insyaAllah kalau ada masa, saya akan kupas satu persatu berkenaan dengan perkara tersebut. Okay, tuan-tuan. Sekian saja daripada saya malam ini. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Dan mohon maaf juga kalau ada kesilapan. Selamat malam. Selamat beristirahat. Yang penting, lawan. Tetap lawan. Assalamualaikum.